Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum semua sahabat-sahabat JM yang JM kasihi, lagi JM sayangi. Apa khabar semua? Selamat hari Aidil Adha buat semua. Semalam kita meraihkan kemenangan kita, InsyaAllah. Okay, alright. Okay, so sekarang ni JM bersama dengan sahabat-sahabat Facebook. Okay, selamat Hari Raya. Ya, selamat Hari Raya kembali juga buat sahabat TikTok. Okay, okay, buat sahabat IG, buat juga sahabat Facebook. Kita ada Roha daripada Singapura, kita ada Khalijah daripada Kedah, kita ada Syafarik daripada Melaka. So ramai lagi ni. Ramai lagi yang kita ada. Marliana Omar, waalaikumsalam. Okay, alright. Jadi alhamdulillah, syukur kepada Allah yang mana kita hari ni masih lagi dihimpunkan bersama. Okay, masih lagi dihimpunkan bersama pada hari ini atas izin Allah, yang mana kita hari ini kembali bersama program JM setiap hari, Isnin sehingga Jumaat dan semalam. Okay, kita beri laluan kepada kita menyantuni ataupun kita semalam kita menyambut menyambut Hari Raya Aidil Adha, kan? Raya korban kita semalam. Jadi JM tidak live. Okey, kita santunilah keluarga kita, ya. Walaupun kita tak dapat balik berhari raya bersama dengan keluarga, berjumpa dengan mak ayah kita, namun Allah sebenarnya memberi peluang dan ruang untuk kita santuni keluarga kita, ya, suami kita, isteri kita, anak-anak kita, ya, yang ada di rumah. Kadang-kadang kita sibukkan dengan apa yang tak ada. Kita sibukkan, tak ada lah, tak boleh nak balik raya lah, macam-macam. Tapi kita lupa apa yang Allah dah bagi untuk kita, yang bersama dengan kita ni, especially suami, isteri dan juga anak-anak kita. Jadi semalam JM off daripada mengendalikan program bersama dengan JM setiap hari. Semalam JM beri ruang dan peluang untuk menyantuni suami dan juga anak-anak. Okay, semalam juga JM masak rendang, rendang ayam, lagi apa masak sambal Jawa, dengan apa lagi, lodeh, kuah lodeh. Sebab apa? Sebab suami JM orang Johor, jadi menu Johor tu wajib ada tu kan. Tak ada pun, dia tak bagi syarat pun untuk ada, untuk apa, untuk bagi ada semua tu tak ada syarat pun. Tapi kita menyantuni suami kita, dengan masakan, itulah kita nak jadi isteri ni, banyak pengorbanan ni. Tu hari ni JM nak cerita pasal erti pengorbanan. Sebab erti pengorbanan ni dia skupnya besar, skupnya luas. Pengorbanan dengan keluarga, pengorbanan dengan isteri, dengan suami, pengorbanan dengan dengan kerajaan, pengorbanan kita dengan kedua ibu bapa, dengan sahabat-sahabat. Itu skup pengorbanan ni sangat-sangat luas. Jadi okey, sebelum JM nak teruskan lagi perkongsian JM pada hari ini dengan tajuk erti pengorbanan yang lebih mendalam lagi, okey, JM minta anda semua bantu JM untuk sama-sama kita cuba sharingkan lagi lah video ni, biarlah viewnya banyak. Viewnya banyak, kan? Okey, semoga apa yang JM kongsikan ini sedikit, tak banyak pun, sedikit lah, kan? Moga ianya memberi inspirasi kepada kita semua. Semoga ianya memberi memberi
semangat untuk diri kita. Semoga dengan hanya satu perkataan yang JM cuba sampaikan, Allah jentik hati sahabat-sahabat kita tu yang mendengar dan melihat. Allah jentik untuk bangkit dan meneruskan kehidupan dengan riang-rianya, insya-Allah. Jadi kita tak tahu kan, kita tak tahu ujian, cabaran, pengorbanan, anda semua, pengorbanan JM, pengorbanan anda yang pengorbanan yang anda berikan kepada semua orang ataupun siapa-siapalah, inilah pengorbanan. Pengorbanan ni kita kena buat apa? Buat baik dan terus buat baik. Jadi alhamdulillah, kepada yang hari ini rata-rata semua dah bekerja, tapi masih lagi bekerja di rumah, masih belum lagi menerima kebebasan, menerima kebebasan untuk apa? Untuk kita buka premis kan. Jadi JM pun juga, JM berada dekat office sekarang ni. Setiap hari insya-Allah JM akan berada di office. Sebab apa? Sebab office dengan rumah JM tak jauh pun. 2-3 minit dah sampai. Hanya 2, ambil masa 2 hingga 3 minit je dah sampai dah daripada pejabat daripada rumah ke pejabat. Jadi itulah kan, JM sangat-sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Allah kan atas kemudahan, kemudahan yang Allah berikan untuk JM, dan juga staff pun tak jauh sangatlah untuk nak datang bekerja. Alhamdulillah, syukur kepada Allah. Right. So minta tolong walaupun hari ini anda berada di rumah, bekerja daripada rumah, pastikan anda anda kena jujur pada diri kita sendiri. Jujur pada diri kita sendiri. Sebab apa? Sebab bila bekerja daripada rumah ni, majikan tak nampak kita, tapi Allah Maha melihat. Jadi lakukan sebaiknya. JM pun bising sangat dengan anak kat rumah tu, sebab anak kat rumah tengah praktikal sekarang ni, sebab anak dia ambil ijazah accounting. So dia sedang praktikal sekarang ni. Jadi bila bekerja daripada rumah, JM selalu bising. Sebabnya masa tu, walaupun sesaat, seminit, masa itu bila waktu bekerja, itulah masa kerja. Masa tu dibayar oleh majikan kita. Jadi keberkahan tu, keberkahan tu kita nak dapat yang tu kan, keberkahan tu. Jangan ambil lewa tau. Walaupun RM1, walaupun seminit pun, tapi masa tu adalah masa majikan kita, masa kerja kita. Ya Allah, kita kena ni. JM banyak belajar lah. Banyak belajar dulu bila bisnes, lepas tu bila bisnes dan juga bekerja, JM banyak sangat belajar. Sebab apa? Kadang-kadang terambil masa waktu kerja kita. Jadi korang pandai-pandai lah bila terambil waktu kerja kita ni. Kena ni balik lah. Orang kata kena ganti balik lah masa tu. Kalau hari ni ambil 1 jam hari ni untuk bersantai-santai, kenalah lebihkan 1 jam habis kerja. Ataupun malam ke nanti boleh buka buat report ke apa dan sebagainya tu kan. Kenalah sebab kita tak nak ambil waktu kerja tu. JM banyak belajar lah, banyak belajar kat situ. Banyak belajar. Dulu JM bekerja, lepas tu buat bisnes. Kadang-kadang keluar, bila keluar kadang-kadang terlambat balik. Bila keluar jumpa klien, kadang-kadang terlambat balik. JM ambil waktu rehat untuk jumpa klien. So JM pun pernah bekerja seperti anda juga. JM bukannya terus-terus buat bisnes, JM bekerja juga. Lepas tu bila jumpa klien tu kadang-kadang terlebih waktu kan, balik terlambat sikit, balik office hour ni terlambat sikit. Jadi JM gantikan dengan balik lambat lah. Balik lambat untuk gantikan yang tadi, yang terlambat waktu lunch hour tadi, balik tadi, ambil waktu kerja tadi kan. Jadi sangat-sangat kena jagalah yang tu, walaupun sikit tu.
keberkatan tu, itu kadang-kadang benda yang sikit-sikit tu lah yang membuatkan perjalanan ataupun rezeki kita tersangkut-sangkut. Jadi macam mana tak boleh lebih kurang tau bab-bab ni. Tak boleh lebih kurang. JM selalu ingatkan diri sendirilah. Tak boleh nak lebih-lebih kurang. Hai JM, selamat raya, selamat hari raya Afina. Siapa nama Afina Afiana JM ni kan, ya Allah, tengok betul mata ni kan kecil sangat, tak nampak. Kuah kacang. Kuah kacang tu yelah kuah kacang lah. Kuah kacang pun JM buat juga. Okay, sebut pula kuah kacang. Ada yang tanya dekat TikTok ni kan. Okay, so itulah jadi tolong JM untuk sharingkan video ini. Semoga ianya memberi manfaat kepada orang lain. JM akan kupaskan tajuk erti pengorbanan. Bagaimana JM berkorban masa, berkorban tenaga, berkorban semua-semuanya untuk mencapai kejayaan, untuk mencapai target, untuk melaksanakan impian. Allahu Akbar. Perlukan pengorbanan. Okey, sebelum tu JM eloklah kiranya kita ambil keberkahan, ambil keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk program kita hari ini. Dan setiap hari lah apa yang kita buat ni untuk Allah pandang kita, untuk Allah sayang kita. Itu yang selalu JM ingatkan kepada diri. Ingatkan. JM bukan nak mengingatkan anda semua. JM ni bukan siapa-siapa untuk mengingatkan. Tapi sebenarnya bila JM mengingatkan anda, dia sebenarnya mengingatkan diri JM sendiri. Okey. Jadi kita sama-sama sedekahkan Al-Fatihah untuk diri kita sendiri. Untuk diri kita sendiri. Terima kasih Allah. Sebab apa? Sebab adanya tangan, mata, telinga, hidung, dengan adanya nafas yang Allah tak minta pun minta kita bayar semua ni kan. Dia bagi percuma je. Jadi kita menghargai, mensyukuri apa yang kita ada hari ini. Okey, dan Al-Fatihah ini juga untuk kedua ibu bapa kita, sama ada mereka sudah meninggal dunia ataupun masih hidup. Okey, untuk suami serta anak kita, untuk adik-beradik kita, untuk guru-guru kita, untuk sahabat handai kita, untuk tim kita. Mungkin ada di antara anda yang buat bisnes yang ada tim, ada jemaah, ada jemaah, ada tim, ada rangkaian, kena doakan, kena doakan. Hari ni kita ni nak bantu orang ni, kadang-kadang kita tak ada duit, nak bantu, nak bagi duit kita tak ada duit kan. Hari ni kita nak bagi barang pun kita tak ada barang juga nak dibagi kan. Sebab nak beli barang kena ada duit juga kan. Semua ada related dengan duit kan. Jadi apa yang kita boleh berikan adalah doa. Doa dan juga kita boleh sedekahkan Al-Fatihah. Ini sudah memadai insya-Allah. So pagi tadi JM lepas JM solat duha pagi tadi, benda ni lah yang Allah ingatkan. Benda ni yang Allah ingatkan hari ni. Walaupun kita tak ada apa-apa, tak ada duit, nak bantu orang yang susah, kita tak ada barangan yang kita nak bantu, kita nak bagi orang yang susah, tak apa. Dengan hanya doa lah dah cukup memadai. So waktu duha tu tadi JM diingatkan sekali lagi, ya Allah mengingatkan sekali lagi, menjentik ingatan JM untuk berdoa dan mendoakan orang lain insya-Allah. Okey. So jadi lepas tu apa lagi, kita Al-Fatihah ini untuk customer-customer kita semoga kita didatangkan ataupun semoga kita dapat customer-customer yang mudah, yang faham dengan produk kita, yang mereka merasai manfaatnya daripada produk kita kan. Dan juga untuk semualah umat Islam maupun yang hidup ataupun meninggal dunia. Jadi kita sama-sama bersama dengan JM untuk sedekahkan Al-Fatihah kepada mereka-mereka yang kita sebutkan tadi. Okey? Al-Fatihah. غير المغضوب عليهم
Amin, amin, amin ya Rabbul Alamin. Alhamdulillah, syukur kepada Allah. Semoga Allah mendengar, Allah melihat ya, apa yang kita cuba sampaikan, usaha kita ini, insyaAllah. Okey, Alhamdulillah, syukur kepada Allah sekali lagi. Okey, itulah ya JM. JM, izinkan JM. Oh, mana yang baru masuk ni, tolong JM, bantu JM untuk sebarkan lagi video JM ni. Semoga ianya memberi manfaat kepada orang lain. Okey. Sebelum tu JM nak izinkan JM untuk kenalkan diri JM. Ya Allah, bukan apa. JM ni bukan siapa-siapa. Bukan selebriti ke, bukan artis ke, bukan apa-apalah, bukan ustazah ke, bukan doktor, bukan segala kan. JM adalah wanita biasa, sama seperti anda juga, okey. Mempunyai impian, mempunyai matlamat, mempunyai apa lagi mempunyai semua-semualah kan, keinginan mempunyai keinginan. Jadi itulah. So jadi JM kenalkan diri. Okey, nama saya adalah JM. Okey, boleh panggil saja JM. Okey, JM berusia 44 tahun, sudah berkahwin, berasal daripada Banting, Selangor. Okey, 14 orang anak bongsu. Anak bongsu daripada 14 orang adik-beradik. Alhamdulillah, kini menetap di Bangi, Selangor. Okey, JM dibesarkan oleh ayah, pengorbanan ayah ni, Allah Akbar, pengorbanan. Bapa JM membesarkan 14 orang adik-beradik dengan hanya membuat belacan. Okey, kampung kami memang dekat dengan pantai. Jadi bapa setiap pagi pergilah laut. JM juga berkesempatan dulunya untuk pergi ke laut, untuk ambil udang, untuk buat belacan. Senang je sebenarnya buat belacan ni. Okey, ambil udang kat laut. Tapi untuk nak ambil udang ni bukan senang-senang je tau. Dia perlu ada jaring, dan manual, secara manual, tak ada guna sampan, tak ada guna bot. So jaring tu macam jala tu bapak pegang macam ni, dan dia akan surung ke air. Jadi lepas tu udang-udang yang halus-halus tu akan masuk ke dalam sarung tu. Sarung apa tu tadi kan, jala tu tadi. JM akan dekat belakang kononnya halau udang tu lah, supaya udang tu masuk ke dalam. Kelakar kan. Tapi itulah, tapi kelakarnya yang mana walaupun hari-hari lah juga pergi ke laut, tapi tak pandai berenang sampai sekarang. Sampai sekarang. Itulah pengorbanan seorang bapa untuk membesarkan 14 orang anak-anaknya, termasuk JM anak yang bongsu. Okey, dengan sekilo belacan ketika itu, bayangkan sekilo belacan boleh dapat sikit macam ni, tapi menggunakan udang yang banyak, dia akan jadi sikit macam ni. Allah, hai, sekilo RM1.80 ketika itu jual. Bapak kadang-kadang tu jual sampai ke Puchong, daripada Banting ni bukannya Banting, Pekan Banting tu kami tengah-tengah antara Morib dan Bagalalang, Sepang dan Bagalalang. Jadi kami duduk kat tengah-tengah tu. Maksudnya nak pergi Sepang pun boleh, nak pergi ke area ke Kelang, ke Puchong pun boleh. Jadi kami dekat tengah-tengah, yang mana kami ni kalau tengok peta tu memang kami dekat dengan pantai. Kampung dekat dengan pantai. Jadi ya Allah, itulah pengorbanan seorang bapa untuk membesarkan dengan RM1.80 sekilo belacan. Itulah pengorbanan, itulah erti pengorbanan. Jadi kita sama-sama hari ni, kita tengok balik apa pengorbanan mak ayah kita kepada kita hari ni. Jangan sia-siakan. Jangan sia-siakan. Mereka nak besarkan kita. Sebab itulah bila kita tahu ramai orang cakap mak boleh besarkan 14 orang anak, tapi kita ni 14 orang anak belum tentu boleh nak jaga mak seorang, kan? So kita banyak sangat yang kita dapat, yang kita dengar yang macam ni kan. Maksudnya mak ni boleh membesarkan 14 orang anak, tapi belum tentu 14 orang anak boleh jaga mak kita seorang. Allahu Akbar. Jadi ya Allah, moga kita antara orang yang Allah pilih
untuk sentiasa berkorban sehabis baik untuk kedua ibu bapa kita. Amin, insya-Allah. Semoga kita terpilih ni untuk Allah jadikan kita pengorbanan kita kepada mak ayah kita yang terbaik sekali, insya-Allah. Amin. Okey. Alright, so itulah bapa JM. Mak JM pula dia suri rumah tangga, tapi kadang-kadang mak JM rajin niaga juga. Rajin niaga juga buat pecal, buat kuih untuk untuk dijual dekat pasar malam ataupun pasar pagi. JM antara yang suka ikutlah ketika itu. Naik basikal. Mak JM pun tak pandai naik motor kan. Jadi bapak JM tak pandai naik kereta, dia hanya ada motor saja. Mak pula tak pandai naik motor tapi pandai naik basikal. Jadi kami kadang-kadang niaga pecal, kuih tu dekat pasar pagi, kadang-kadang pasar malam. Okey, dengan naik basikal lah. JM bonceng lah kat belakang tu. Kadang-kadang JM naik lah basikal kecil, kan basikal yang kecil sikit kan. Mak dia bawa lah barang-barang tu dekat belakang. Allahu Akbar. Itulah pengorbanan seorang ibu. Pengorbanan seorang ibu yang melahirkan kita kan. Teringat pula kan kat mak. JM dah tak ada mak dah. JM mak dah meninggal 3 tahun yang lepas. Tapi Alhamdulillah JM sangat-sangat, macam mana nak cakap sangat-sangat happy lah. Sebab waktu Allah bagi JM banyak rezeki yang banyak ni kan, JM dapat kongsikan kepada mak. JM sangat-sangat, JM happy lah bila mak meninggal. Tapi JM dah dapat membahagiakan dia. Sebenarnya nak membahagiakan mak ni bukan dengan adanya duit ringgit ke apa, tapi duit ringgit jugalah yang membuatkan kita boleh nak beli apa sahaja untuk mak. Duit ringgit jugalah yang kita boleh bagi dekat mak. Sebab apa? Sebab mak ni dia bukan jenis yang suka nak minta-minta dengan anak tau. Walaupun kita balik kan, walaupun dia kata, "Dek, adik tak balik ke?" Sebab apa? Sebab kadang-kadang kita ni nak balik, alamak nak balik duit tak ada kan. Nanti nak balik nanti nak kenalah hulur kat mak sikit kan. Nak balik, maksudnya nak balik nanti mestilah nak beli barang-barang dapur sikit, nak masak sedap untuk mak. Lepas tu nanti balik nak dah balik kampung, nak balik semula ke rumah kita, naklah juga hulur duit kan, walaupun sikit kan. Tapi bila masa tu, bila duit dia tak ada kan, bila duit dia tak ada nak balik kampung pun, ya Allah serba salahnya. Padahal mak kita ni tak minta pun. Mak kita ni tak minta pun duit kita. Dia yang penting, mak ni bukan nak duit, dia kata kan. Mak nak tengok muka aja. Kalau kau balik kan, mak rasa lega je. Itulah seorang mak. Itulah seorang mak. Dia tak minta pun duit kita. Dia tak minta pun duit kita. Dia nak kita balik je. Dia nak nampak kita balik je. Sebab macam arwah mak JM bila JM lama sangat tak balik. Bukan lama sangat lah. Kadang-kadang seminggu, 2 minggu tak balik je. Tapi dia bising lah. Sebab Alhamdulillah JM Bangi ke Banting ni tak jauh pun. 1 jam je. 1 jam je JM sampai, insyaAllah. Okey, tapi kadang-kadang bila dia call kan, adik tak balik ke? Sebab JM ada bongsu kan, dia panggil adik tak balik ke? Mak ni bukan apa, dia kata kan. Mak ni bukan apa. Kalau dengar suara je kan, tak nampak muka, rasa macam tak puas sangat. Dia kata macam tu. Walaupun dengar suara tanpa nak nampak muka. Yelah dulu masa tu manalah kita ada handphone yang boleh nak buat video call ke apa kan. Masa tu kan, lagipun kat kampung JM tu memang susah sangat nak dapat line untuk dapat video call tu kan. Jadi itulah. So dia tak puas bila tak nampak muka kita. Allahu Akbar. JM kan bila dia cakap macam tu je, JM sanggup untuk cancel pengorbanan yang JM buat. JM sanggup untuk cancel perjumpaan, untuk cancel meeting ke apa bendanya, dan terus balik ke kampung. Balik hari je lah. JM balik hari. Dan ketika itu pengorbanan yang mak JM buat ketika itu adalah bila JM buat bisnes kami ni tak ada harta lain tau. Kami duduk pun hanya berapa ekar tanah saja, tak sampai pun, sikit sangat tanah tu, dan kami bahagi-bahagi dengan adik-beradik. Duduk pun rapat-rapat rumah kat kampung. Kalau anda tengok sekarang pun rumah kami pun rapat-rapat dengan adik-beradik lain. Sebab kami tak ada tanah yang banyak pun. Kami ada tanah tu lah yang kami kongsi-kongsikan untuk duduk sama-sama. Jadi
pengorbanan mak ketika tu masa JM buat bisnes kami tak ada harta lain mak cuma adalah gelang rantai. Sebab orang dulu-dulu dia tak ada harta lain pun tak apa, janji dia ada barang kemas. Orang dulu-dulu macam tu, janji dia ada barang kemas, dia suka sangat barang kemas. So ketika itu bila JM buat bisnes kan tak cukup modal JM minta mak barang kemas. Ya Allah, pengorbanan yang mak buat untuk JM minta mak barang kemas, lepas tu kita gadaikan untuk buat modal. Sebab dulu tak ada ilmu tau, modal ni semua habis guna pakai. Maksudnya modal yang tu sikit tu lah buat bisnes ni, modal tu sikit lah buat bisnes. Sebab tu JM cakap hari ni buat bisnes fokus dulu. Ya Allah, fokus dulu, buat satu-satu. Modal tu guna untuk satu-satu, jangan cacah merbah tu, nanti akan jadi macam JM, hutang sana hutang sini, nanti tambah lagi modal macam tu. Lepas tu bisnes tak grow, hutang lebih banyak. So apa yang JM buat dan pengorbanan mak ketika tu, ya Allah, mak bagi tahu, mak korbankan rantai dia, rantai emas dia, gelang emas dia, semua habis JM gadaikan. Lepas tu bila dah gadaikan ni tak boleh nak ambil. Bila tak boleh nak ambil kena lelong. Lepas tu nak raya macam ni dia dah tentulah dia tanya, dia minta kan, mana mak punya, mak teringin nak pakai. Lepas tu benda tu dah lelong. Apa perasaan anda? Benda tu dah lelong dah, JM tak boleh nak ambil, tak boleh nak bayar pun, bayar bunga, bayar apa kan, dulu kena bayar bunga apa semua kan, tak boleh dah kan. Allahu Akbar. So dan Alhamdulillah usia mak JM dalam umur 80 tahun macam tu, Allah anugerahkan JM bisnes Aura Rezeki ni, JM bisnes Aura Rezeki ni melalui kejatuhan JM pada tahun 2014. JM jatuh teruk, habis bisnes. Sebenarnya Allah nak bagi kejatuhan yang lebih teruk untuk kita lebih hebat hari ini. Sebenarnya Allah nak bagi kita ujian, kita nak tutup bisnes kita, untuk kita structure ataupun untuk kita duduk muhasabah apa yang perlu kita baiki ni. Jika hari ni kita nak buat bisnes, apa yang kita kena baiki ni kat sini. Macam tu. Jadi Alhamdulillah ketika itu Allah bagi Aura Rezeki tahun 2014-2015 kepada JM. Bersungguh-sungguh JM melakukan, fokus dengan apa yang JM buat. JM tak nak jatuh banyak kali. Bukan kita tak nak jatuh banyak kali, tak apa, jatuh kita bangun. Tapi apabila kita jatuh itu, kita kena buat apa? Kita kena postmortem lah. Kita kena tahu kenapa kita jatuh, kenapa kita gagal ni, kenapa kita kena tahu. So daripada situlah JM mula mengorak langkah untuk Aura Rezeki. Untuk pengetahuan anda, JM juga adalah pengasas bagi produk Aura Rezeki, produk yang berasaskan garam bukit. Alhamdulillah dah 7 tahun dah JM mengasaskan produk berasaskan garam bukit. Dan sekarang produk JM ada di pasaran hampir 36 rangkaian produk. Alhamdulillah, syukur kepada Allah. Dan ketika itu JM mengorak langkah yang mana JM bersungguh buat, JM yakin buat, JM korbankan masa, korbankan tenaga. Anda bayangkan korbankan tenaga, ketika itu JM tak ada staff, JM tak ada siapa-siapa yang nak membantu ketika itu waktu JM mulakan perniagaan. Sebab tu JM cakap hari ni, bila kita mulakan perniagaan, memang kita akan berasal daripada sendiri. Kita akan bermula daripada seorang, kita akan bermula daripada tunggal. JM juga macam tu juga. JM membina legasi ataupun membina empayar Aura Rezeki sekarang ni 7 tahun bermula daripada sendiri, bermula daripada tunggal. Pengorbanan yang kat situ yang JM buat adalah korbankan tenaga, korbankan jiwa, korbankan raga, korbankan masa. Ketika itu, masa tu JM tak ada staff apa semua, angkat produk ni sehari. JM angkat produk garam ni. Masa tu produk garam hanya satu saja, yang ni. Mungkin ada di antara anda yang mungkin belum tahu produk JM. Masa tu produk garam yang ni, JM angkat produk garam ni sehari lebih 600 dan sehingga 1,500 sehari dengan tenaga yang JM ada. Masa tu berat sikit lah, bukan sekarang macam kurus sikit kan. Dulu lebih kurang
orang berat pun dalam 60 lebih macam tu lah. So boleh angkat 1,600 hingga 1,500 sehari. 600 hingga 1,500 kilo sehari garam ni dengan tulang 4 kerat. Itulah pengorbanan yang JM buat. Dan alhamdulillah alhamdulillah, syukur JM dapat balik, dapat kembalikan balik barang kemas mak. Masa tu ya Allah, JM seronok sangat dapat beli barang kemas mak dengan harga masa tu rantai gelang dalam 25,000 JM beli. Lepas tu setiap kali raya ni atau setiap kali raya, setiap kali apalah JM rasa JM nak beli untuk mak, JM beli lagi. Ya Allah, kadang-kadang tu kan orang tua kan, dia suka, dia pakailah semua kan. Dia pakailah semua, buat tingkat-tingkat kadang-kadang tu kan. Kalau boleh cincin ni kan semua dia nak pakai, semua jari-jari dia nak pakai, gelang ni semua. Sebab itu memang orang tua memang suka, orang mak JM lah especially, dia suka sangat, dia teruja bila. Dan lepas tu ialah JM cubalah betulkan rumah sikit mana yang meja makan yang dah buruk-buruk tu JM tukar kepada meja makan jati yang 8 orang, tak salah 8 orang sebab kami ramai kan. Lepas tu tukarlah kabinet dapur, tukar. Lepas tu buatlah juga letaklah aircon juga kat rumah tu kan, tukarlah tile apa semua. Itulah yang JM dapat bahagiakan mak. Allah Akbar. Sebab tu sahabat semua, bila kita buat sampai jadi, bila kita buat bersungguh-sungguh, bila kita buat, kita kena yakin kita kena sentiasa semangat. Hari ni kita jatuh, kita bangun balik sebab tak ada orang yang nak bangunkan kita. Hari ni kita malas pun kita buat. Sebab apa? Sebab tak ada orang pun yang nak bantu kita selamanya. Hari ni kita Hari ni kita sakit, kita penat pun kita kena buat. Sebab apa? Sebab tak ada orang, tak ada jalan pintas yang nak yang nak untuk kita berjaya ni, tak ada. Jadi kena buat. So alhamdulillah alhamdulillah JM dapat bagi kebahagiaan kepada mak lah dengan setiap kali balik bagi duit kan, setiap kali balik bagi duit. Alahai, seronok lah. Sebab apa? Sebab mak ni dia tak nak duit kan. Bila kita tanya mak nak beli apa mak? Mak nak tak? Apa lagi nanti aku belikan? Tak nak lah, tak payah lah. Tapi orang tua ni bila dia ada duit, ya Allah, dia sukalah nak membeli. Dia sukalah, tak kisahlah dia nak beli apa kan. Itulah pengorbanan seorang ibu, itulah pengorbanan JM bagaimana JM mengusahakan aura rezeki ni kan, dengan ialah pengorbanan masa juga, masa bersama dengan suami, dengan anak-anak. Ketika itu JM ingat lagi tau, masa tu dah lah kita buat bisnes sendiri, tak ada staff kan, tak ada staff, kita sendiri. Lepas tu pula suami pula ajak pergi bercuti ni, pergi cuti ni, pergilah cuti dengan anak-anak, pergi pantai. Tapi kita pula sibuk dengan handphone. Yalah, sebab itu kerja kita kan. Kerja kita memang dekat handphone sahaja kan masa tu kan. Lepas tu tak ada orang yang nak ambil alih tugas kita, sebab hanya kita buat sendiri kan. Jadi kita lah yang nak, customer tanya kita lah nak jawab, betul? Tim tanya ataupun ejen-ejen tanya, kita lah yang nak jawab. Ketika itu suami pun kadang-kadang ada masa yang tak faham kan. Pergi cuti pun sibuk dengan handphone, pergi bercuti pun sibuk dengan kerja kan. So masa tu memanglah ya Allah, kadang-kadang tu kecewa rasa, kenapa tak faham kan, kenapa tak faham. Tapi itulah pengorbanan sebenarnya, itulah pengorbanan jiwa dan raga. Tu kena hadap tu, kena hadap tu. Tapi alhamdulillah lama-lama kita banyakkan berdoa, moga pasangan kita faham apa yang kita lakukan hari ni. Bukan saja-saja kita nak duduk dekat handphone lama-lama, bukan. Itulah kerja kita. Itulah kerja kita sebenarnya. Itulah pengorbanan yang kita kena buat. Suami juga berkorban ketika itu, berkorban ketika itu, jaga anak-anak. Kadang-kadang kita sibuk, dia pergi pasar kan. So jadi sebenarnya pengorbanan ni, skop pengorbanan ni sangat luas, sangat
sangat luas ya, antara kita dengan suami, antara suami dengan kita, antara mak ayah kita, apa pengorbanan yang mereka dah buat untuk kita, apa kita ni sebagai isteri, apa pengorbanan kita buat untuk suami kita, apa yang kita buat untuk anak-anak kita ni, inilah pengorbanan, skop pengorbanan. Tapi jika kita bijak ataupun jika kita faham erti pengorbanan ni, inilah yang membuatkan kita bahagia dan gembira. InsyaAllah jika kita boleh berkorban, kita boleh bertolak ansur, inilah sebenarnya yang boleh membuatkan kita rasa gembira dengan keadaan yang sekarang dengan untuk skop kemasyarakatan pula dengan keadaan sekarang kita perlu melihat tau skop kemasyarakatan ni, apa yang JM nak cuba sampaikan. Pengorbanan ni adalah dengan keadaan sekarang, kawan-kawan kita yang tak ada kerja dah yang telah diberhentikan kerja. Macam semalam JM terbaca satu dekat berita harian yang mana penyampai Hot FM penyampai Hot FM Mark Adam dan juga Fizi, kontraknya telah diberhentikan. So maksudnya mereka tak ada kerja. Mereka tak ada kerja. Namun itulah, tak boleh nak buat macam mana. Jadi apa yang kita perlu buat, apa yang kita perlu buat hari ni, pengorbanan yang kita perlu buat hari ni adalah inilah pengorbanan kan. Kita sebagai kita ni pengorbanannya kenalah membantu sahabat-sahabat kita mungkin boleh, kalau jika kita ada lebih, ada duit yang lebih, kita boleh boleh belikan barangan runcit, kita boleh hadiah ataupun kita boleh sedekahkan, kita boleh infakkan kan. Lepas tu pula apa lagi pengorbanan kita? Pengorbanan kita ni kita berkorban ni. Kita berkorban hari raya ni, berapa hari raya kita tak balik kampung. Kita berkorban tak? Berkorban tak balik kampung disebabkan apa? Disebabkan ni nak mematuhi ataupun nak mematuhi saranan kerajaan yang kita kena duduk dekat rumah, tak boleh pergi berhari raya, tak boleh pergi ziarah-ziarah, tak boleh berjumpa dengan adik-beradik, tak boleh nak balik kampung. Inilah pengorbanan. Pengorbanan kita kena berkorban untuk negara, untuk mematuhi saranan ataupun untuk mematuhi saranan-saranan kerajaan untuk yang COVID-19 ni. Itulah sebab apa? Sebab kita kena berkorban sebab apa yang kita buat ni untuk ke arah kebaikan, untuk ke arah kebaikan dan ke arah kesejahteraan. Kesejahteraan. Jadi itulah Islam sendiri pun menyarankan menyarankan umatnya melakukan korban. Okey, kalau sebut pasal korban, sebut pasal korban bukan hanya penyembelihan haiwan sahaja. Bukan hanya penyembelihan haiwan saja, malah sambutan Aidiladha ini kita kena ada pengorbanan sesama ahli keluarga, rakan-rakan, jiran, masyarakat, negara, macam tu Jadi dan kita berkorban ni bukan hanya Aidiladha je tau. Sepanjang masa sebenarnya. Waktu bila-bila pun kita kena ada pengorbanan tu. Hari-hari bukan musim hari raya je, bukan musim puasa je kita nak banyakkan sedekah, banyakkan infak. Sekarang pun kita boleh berkorban, mengorbankan untuk kita punya sahabat-sahabat kita yang dalam kesusahan kan. Itulah pengorbanan Itulah pengorbanan. Dan pengorbanan ni juga perlu dilakukan secara apa tadi JM pun salah menulis kat Facebook tadi. Maksudnya kebersamaan. Kebersamaan. Pengorbanan ni perlu dilakukan kebersamaan. So macam kita, antara kita dengan saranan kerajaan, apa yang kita perlu buat. So kita ada ni, kena ada contoh menunjukkan contoh
kebersamaan tu ya, untuk setiap diri dan umat Islam ni, macam mana kebersamaan kita. So maksudnya kita bersama dengan frontliner ya, kita kena ada nampak tak pengorbanan yang ditunjukkan daripada frontliner kita kepada kita. So kita juga kena ada kebersamaan tu, mematuhi undang-undang, mematuhi SOP dan segalanya. Untuk apa? Untuk kita, kebersamaan kita bersama dengan frontliner kita, supaya semakin lama semakin berkurangan. Bukan saja-saja tau kerajaan tak bagi balik kan, bukan saja-saja kerajaan tak bagi balik. Jadi kita kena berkorban kat situ. Itulah erti pengorbanan kita. Erti pengorbanan kita. Jadi itulah cerita sedikitlah tentang pengorbanan ya. Skop pengorbanan ni sangat luas ya, sahabat-sahabat semua. Pengorbanan seorang ibu, seorang bapa, seorang isteri, seorang suami, seorang kita sebagai masyarakat. So banyak skop pengorbanan ni, sangat-sangat luas ya, insya-Allah. Okey. So jadi itulah ya, kita kena sentiasalah macam kita macam JM, pengorbanan yang JM buat adalah itulah tadi kan, dengan masa, tenaga kita ya. Jadi kena ada kebersamaan lah kat situ. Kita kena bantu suami kita kena bantu kita. Kat situ kena ada toleransi, kena ada berkorban ya. Kadang-kadang bila kita hari-hari minggu ni ada pula kelas-kelas Zoom lah, kelas-kelas apa-apalah tentang bisnes kan, yang mana suami kena berkorban ni untuk jaga anak-anak kita kan, dekat situ ya. Okey, jadi itulah. So apapun kena pengorbanan ni kena dilakukan bersama-sama ya, bersama-sama. Okey, so itulah jadi bagaimana JM mengekalkan ataupun mengekalkan semangat diri JM ya, mengekalkan keyakinan diri JM dengan amalan mandian garam. Asbabnya amalan mandian garam ni JM amalkan setiap pagi dan juga petang. Alhamdulillah, syukur kepada Allah ya. Asbab sahaja tahu. Sebab apa? Sebab garam yang ada pada garam bukit ni, dia ada mineral ataupun khasiat-khasiatnya yang boleh memberi wow kepada tubuh badan kita. Mengikut saintifiknya, mengikut kajiannya yang mana mineral-mineral yang ada pada garam tu, itu yang membuatkan pengamal-pengamal garam especially ramailah JM, dah ada ratusan ribu lah pengguna garam ni, pengamal-pengamal garam mandian ni, yang alhamdulillah lah Sebab apa? Sebab dengan keadaan yang sekarang ni, betul, kita manusia biasa yang kadang-kadang kita ada rasa down, kita ada rasa bimbang, kita ada rasa resah. Betul, kita bukan malaikat yang sentiasa up je, tak pernah ada perasaan down, emosi tak pernah pun terguris pun, tak ada. Kita manusia biasa. Memang setiap manusia ada emosi, tapi emosi itu perlu dijaga ataupun perlu diuruskan. Sebab apa? Sebab jika emosinya marah, emosinya bimbang, resah, gelisah kan, kita akan mengundang lagi banyak lagi emosi-emosi yang negatif itu kepada kita. Tapi jika emosinya anda dapat mengatasi, membuatkan emosi anda gembira, semangat, anda rasa energetik, anda rasa berkeyakinan, itulah yang akan menarik lebih banyak lagi positif-positif ke dalam diri kita. Termasuklah rezeki. Macam mana kita nak tarik rezeki, macam mana kita nak menarik rezeki, ataupun macam mana kita nak menjemput rezeki dengan diri kita ni adalah melalui, ada kaitannya dengan emosi kita. Bila kita gembira, kita akan menarik lebih banyak lagi benda-benda yang positif. Termasuklah rezeki. Rezeki ni pun skopnya luas kan. Gembira itu rezeki, bahagia itu rezeki, kan. Dapat cantik itu rezeki. Lagi apa? Pandai cakap tu pun
rezeki kan. So skop rezeki ni pun luas juga. Jadi okey. So okeylah, terima kasih banyak-banyak kepada semua. Ya, insya-Allah JM akan bersiaran besok hari Khamis dan Jumaat. JM ada hal yang tak dapat dielakkan dan JM tak boleh nak buat live hari Jumaat. So insya-Allah besok kita ada satu hari lagi untuk JM dengan tajuk yang lain, insya-Allah perkongsian JM. Alhamdulillah, walaupun 18 tahun dalam dunia perniagaan, jatuh bangun tu 18 tahun tu bukan tiket untuk JM bermegah-megah nak kata semua aku hebat, semua aku tahu, tidak. JM masih lagi belajar dan terus belajar, ya, insya-Allah. Jadi terima kasih kepada anda semua. Salam perkenalan kepada yang baru berkenal dengan yang baru kenal dengan JM. Salam perkenalan, jumpa lagi. Ya, insya-Allah kita jumpa besok jam 11 pagi. Okey, minta maaf sekali lagi. Salam Aidiladha daripada JM untuk sahabat-sahabat semua. Assalamualaikum. Bye. Jumpa lagi. Okey, bye. Okey, boleh PM saya ya yang nak minta bantuan tu. InsyaAllah boleh tengok dekat TikTok saya, yang mana insyaAllah JM boleh PM saya. Kalau tengok dekat TikTok saya memang ada beri bantuan insyaAllah. Okey, jadi terima kasih kepada semua. Yang bersama dengan JM, ampun maaf diminta. Okey semua. Okey, assalamualaikum. Bye.